Matematik SPM. Kali ini cikgu akan berkongsi dalam video part kedua, di mana part 1 cikgu dah buat sebelum ini. Jadi cikgu nasihatkan awak sebelum awak teruskan untuk menonton video part 2 ini, apa kata awak pergi lihat part 1 dahulu, kerana pada part 1 tu banyak tip dan juga formula-formula mesti kita kuasai sebelum kita teruskan untuk part 2. Sebab part 2 ni cikgu lebih kepada soalan. So, macam mana nak tackle soalan apabila dapat soalan seperti ini. So, cikgu akan bagi 2 contoh soalan. Okey, so tanpa melengahkan masa, jom kita tengok dulu apakah bentuk soalannya. Okey, soalan pertama, oleh kerana dia mempunyai 2 graf yang penting, iaitu yang pertama ni graf jarak dengan masa, kan? Satu lagi cikgu akan buat laju dengan masa. So, untuk yang pertama ni kita akan buat jarak dengan masa dahulu. Okey, kita baca dulu sedikit soalannya. So, raja di bawah menunjukkan graf jarak dengan masa. Dia pun beritahu jarak dengan masa. Okey, perjalanan sebuah kereta dari satu bandar ke bandar yang lain dalam tempoh 160 minit. Jadi 160 minit lah. Okey. So, soalan kadang-kadang dia bagi minit, kadang saat, kadang bagi jam. Okey, itu informasi yang dia beri. Kadang-kadang soalan tanya walaupun dia bagi minit, kadang dia minta jam. Okey, ataupun kadang dia minta saat. So, bergantung kepada soalannya lah. Tapi ini info, itulah yang dia beri. So, kita kena faham info yang dia berikan dan juga kena faham soalan apa yang dia nak. Okey, jadi info dia dah bagi, termasuklah graf kita ni, kan? So, graf perjalanan kita lah. Okey, sebuah kereta. Ini adalah perjalanan sebuah kereta. Jadi soalan pertama adalah, nyatakan tempoh masa, dia nak tempoh masa dalam 5 minit ketika kereta itu berhenti. Kereta itu berhenti. Mana kereta itu berhenti? Kereta berhenti adalah ini. Dalam minit tempoh yang dia berhenti. Ini berhenti. Okey, kalau dia cerita pasal jarak, ini jarak 90. Dia berhenti pada 90 kan? Tapi dia nak tempoh masa. Tempoh masa inilah. Sebab dia cerita pasal masa. Nampak tempoh masa dia? So, ni beza antara tempoh masa itu. So, senang je lah. Tolak je. Maka tempoh masanya adalah 60 minit. So, lihat lagi dia tak cakap dia cuma cakap dalam minit je. Tapi kalau tiba-tiba katakanlah kalau dia nak minta dalam jam. Jadi awak kena tukarlah 60 minit kepada 1 jam lah. Sebab itu kena alert apa soalan tu nak berbanding dengan info yang dia berikan. Okey. Jadi nombor 1 dah settle. Nombor huruf B pula. Hitungkan laju dalam kilometer per jam. Nampak ni, kilometer per jam. Dia nak per jam. Ni dah bagi minit. Okey, kilometer yang ni dah okey dah jarak. Cuma masa tu tak sesuai. Okey, dalam tempoh 50 minit pertama. 50 minit pertama ni. Okey. Tapi dia nak laju. Laju ingat sebelum ni cikgu dah cerita dalam video pertama, di mana kalau untuk laju kita hendaklah mencari kecerunan dia. So kecerunan apa? Y bahagi dengan X. So Y ni bahagi dengan X. Jadi kita masukkan maklumat sikit. Okey, itu Y dia. So dia bagi dalam bentuk minit dia nak soalan dalam bentuk jam. Soalan nak jam. Tapi maklumat dia bagi dalam minit. Okey. Cikgu dah tolak bawah dapat 60, ini pun 50. Tapi 50 ni minit dia nak dalam bentuk jam tau. So, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kita kena tahu formula dulu. Formulanya adalah perubahan jarak bahagi perubahan masa. Ataupun jarak bahagi masa lah. Jarak bahagi masa. Tapi perubahan lah. 150 ke 90 kan dia berubah kan? Perubahan jarak bahagi masa. Okey. Jadi, oleh itu kita pun masuk menggunakan formula itu. Kita buatlah. Kita boleh buat jadi per ataupun boleh bahagi ya. Contohnya, perubahan jarak bahagi perubahan masa. Boleh je ya, tak ada masalah. Okey je. Per boleh, bahagi pun boleh. So dalam kes ni cikgu tunjuk bahagi sikit lah contoh macam mana kan. So nampak cikgu buat 150 tolak 90. Inilah. Dapatlah 60. Ataupun awak boleh tulis 60 terus pun boleh. Okey, di mana 50 pula cikgu bahagikan dengan 60. Cikgu bagi 60. Kenapa 60? Kerana nak tukarkan dia dalam bentuk jam. Dia nak jam. Okey. Okey, seterusnya adalah, okey, kalau katakanlah awak guna kalkulator, awak tekan je lah terus dapat jawapan kan. Tapi kita nak tunjuk, cikgu nak tunjuk step sikit lah. Sebagai pelajar yang dewasa, kita perlu tahulah kuasa asas untuk operasi pecahan darab atau bahagi. Apabila kita bahagi, nak jadikan dia darab, kita terbalikkan. Macam tu. Okey, atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi sebab itulah cikgu buat darab. Terbalikkan dia untuk ingatkan awak. Tapi kalau awak guna kalkulator pun okey, dapat tu jawapannya. Kilometer per jam. Okey dah, settle yang B. So kita nak pergi yang C pula. So C cari jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kereta itu bagi 50 minit yang terakhir. 50 minit terakhir inilah. Nampak kan? Awak tolak dua ni pun
awak dapat 50. Kan? Dia kata 50 terakhir. Dah cakap awal. So, jari jaraknya. So, jarak dia mana? Jaraknya ini, jarak nampak tak? Jaraknya ini. Ini jaraknya nampak tak? Dia nak jarak kan? Jarak senang lah. So, 90 tolak kosong. Kenapa kosong? Ini kosong lah. Okay, kecuali kalau kat 2 ni. Adalah nilai dia kan? Tempat kosong, tolak kosong. Ataupun ambil 90 terus saja. Okay, tada, dah siap. Mudah kan? Okay, sekarang ni kita nak lihat soalan kedua di mana jarak dah. Kita tengok laju pula. Okay, macam mana laju bentuk soalan laju ini. Okay, yang pertama, tengok soalannya apa yang dia nak. Rajah di bawah menunjukkan jarak laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh saat. Dalam tempoh saat. Betul saat? Saat kan? Okey, so dia bagi laju dan dia bagi masa. Inilah perjalanan dia. Okey, perjalanan zarah kita. Okey, nombor huruf A. Soalan A adalah nyatakan laju seragam dalam sentimeter per saat. Ini maksudnya kalau macam ni per saat ya. Kalau awak nak buat tak nak buat per, kena letak negatif 1 lah. Kalau nak buat per, buat sentimeter per saat. Sama je. Ni kepada yang belum tahu lagi lah. Okey, dia nak laju seragam. Nyatakan laju seragam zarah itu. Okey, laju seragam ni laju seragam. Yang tadi jarak seragam. Sebab apa jarak seragam? Sebab yang tadi jarak. Ni laju. Jadi ini mewakili laju lah. Laju seragam. So dia nak apa sekarang ni? Nyatakan laju seragam. Dia nak laju seragam. Dia nak inilah. Itu je. Okay. Kalau dia nak tempoh, ini tempoh. Sebab oleh kerana dia nak laju seragam, jadi 360 je lah. Mudah. KB. Hitungkan kadar laju. Kadar laju perubahan ni kalau nama lainnya adalah pecutan. Ataupun dalam graf ni adalah kecerunan. Ingat ni laju kecerunannya adalah kadar perubahan laju. Jadi zarah itu pada tempoh 6 saat pertama. 6 saat pertama. Jadi 6 saat pertama adalah sini. Kecerunan dia. So, seperti biasalah. Y bahagi dengan X. Okey. Perubahan Y bahagi dengan perubahan X. Okey, seperti biasa kan? Sebab dia nak kadar perubahan. Jadi, kita pun masuklah formula kita. Seperti biasa. Jadi, sini adalah 360 bahagi dengan 6. Dah. So, tekan kalkulator lah. Dapat terus. Sentimeter per saat kuasa 2. Kenapa kuasa 2? Sebab dia adalah perubahan laju. Dia adalah pecutan. Okey. So, settle B. C pula. Hitungkan nilai T. Okey, soalan macam ni popular Kadang-kadang dia letak T kat sini. Okey, kadang-kadang T dia bagi V kat situ. So, salah satulah. Jadi, cikgu ambil satu contoh aja. So, kes ni dia nak cari nilai T. Jadi, berapakah nilai T tu? Jadi, soalan sekarang ni dia bagi maklumat lah. Mesti dia bagi maklumat. Dia tak bagi maklumat, kita tak boleh buat apa. Okey. Soalannya adalah hitungkan nilai T. Jika jarak dilalui oleh tempoh 6 saat pertama. Ni. Dia nak apa? Tempoh yang dilalui saat pertama separuh daripada jarak yang dilalui oleh jarak yang pertama ni, jaraknya adalah luas luas segitiga tu adalah jarak. Jadi jarak yang pertama ni adalah separuh daripada jarak 8 hingga T. Jarak 8 hingga T. Jarak ni lah maksudnya. Okey, boleh. Jadi separuh. Bermaksud bahawa ini adalah separuh daripada yang ini. Separuh daripada ni. Itu maksudnya. Nampak pun logik besar kan? Jadi apa perlu kita buat sekarang ni? Kita kena buat persamaan lah. Bahawa yang ini adalah separuh daripada ni. Separuh. Jadi jom kita buat persamaan sikit. Okey, ini adalah formula untuk segitiga. Formula segitiga apa? Formula segitiga adalah 1/2 darab panjang darab tinggi. Panjang darab tinggi. Ataupun tinggi darab panjang. Panjang darab lebar. Boleh aja. Jadi 1/2 darab panjang darab tinggi. Okey. Ni kita belajar daripada sekolah rendah lagi. Okey dah. Lepas tu kita nak cari trapezium. Trapezium. Sebelum tu dia adalah separuh kan. Jadi dia adalah separuh daripada trapezium. Trapezium. Trapezium formulanya apa? Okay, nak tahu inilah bentuk trapezium je. Dia ada segitiga dan dia ada 4 segi. Dia adalah trapezium. Jadi formula untuk trapezium kita kena tahu bahawa 1/2. Okey, bukan yang ni tahu, ni separuh. Ini adalah separuh tadi ni. Okey, yang ni nak buat yang asing ni. 1/2 darab dengan
panjang, pendek tambah panjang. Nampak tak? Pendek tambah panjang. Pendek kita adalah ni 360. Tambah panjang. Panjang kita adalah tambah dengan 600. Okey. Lepas tu darab dengan tapak dia. Tapak ni lah. Okey, dalam kes ni tapaknya adalah sebab tak tahu nilai dia kan. Jadi tolak lah. Jadi T tolak 8. Jadi ambil tu letak kat belakang dia. Nampak? Ini semua adalah trapezium. Okey, trapezium. Trapezium yang inilah yang cikgu buat ni formulanya. Okey. Jadi ambil itu letak. Ingat 1/2 ni adalah maklumat dia bagi. Sebab dia separuh daripada asal. Okey. Jadi seperti biasalah, oleh kerana ada sama dengan ni, kita buat rumus algebra seperti biasa. Kita pindah-pindah dan sebagainya lah. Tapi sebelum pindah tu, kalau boleh yang kita boleh selesaikan. Contohnya pertama, kita boleh selesaikan ni, selesaikan dulu. Darab semua dapat 1080. Okey, so sama dengan ini pun kita selesaikan. Mana yang boleh selesaikan. Okey, guna calculator lah yang mana boleh selesaikan. Selesaikan. Tak boleh selesaikan, kita maintain lah sebab ada huruf T tu. Okey, kita selesaikan sana. Okey, lagi. Seterusnya cukup pindahkan lah sebab ni darab, pindahkan jadi bahagi. Bahagi kat sini, pindahkan. Okey, yang tinggal adalah T tolak 8. So, ni kita boleh selesaikan pembahagian ini seperti biasa. Kita dapat kan? So, lepas tu kita pindah 8. Okey, dapatlah T sama dengan 12.5. Jadi, inilah jawapan kita. Okey, diharap dua contoh ni dapat membantu awak. Okey, so jangan lupa subscribe channel cikgu untuk menonton dan mendapatkan informasi video-video terbaru mengenai topik-topik yang akan datang. Okey, bye. See you.